Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ikhwan Zikri bin Mazlan, nombor matrik 281983. Pada hari ini saya akan membentangkan tajuk saya, iaitu bagaimana aplikasi dalam talian mempengaruhi corak perbelanjaan pelajar tahun pertama ijazah sarjana muda pengurusan risiko dan insurans di Universiti Utara Malaysia. Ini merupakan satu kajian daripada subjek kaedah penyelidikan yang merupakan kod khusus BEER 3043. Hari ini saya akan membentangkan lebih luas lagi dalam tajuk bab 4 dan bab 5 untuk tajuk bagaimana aplikasi dalam talian mempengaruhi corak perbelanjaan pelajar pengurusan risiko dan insurans di Universiti Utara Malaysia. Bagi bahagian 4, dalam bahagian ini dapatan kajian pengkaji akan menghuraikan dan menganalisis data dan maklumat yang dikumpulkan melalui borang soal selidik dan temubual daripada responden. Dapatan kajian yang dikumpulkan akan menerangkan semua objektif kajian ini. Pengkaji juga menggunakan kaedah deskriptif untuk mempersembahkan dapatan kajian ini. Kajian ini menggunakan 50 responden daripada pelajar pengurusan risiko insurans di dalam SFB di Universiti Utara Malaysia, dan 7 daripadanya menerima borang soal selidik secara fizikal. Pada hari ini saya akan menunjukkan kepada anda rajah 4.1, di mana rajah ini menunjukkan semester responden didapati semester 2 lebih daripada semester 1, iaitu semester 2 merangkumi majoriti 72% dan semester 1 menunjukkan 28% sahaja daripada keseluruhan 50 responden. Saya akan pergi kepada rajah 4.2, di mana demografi responden berdasarkan Jatina didapati bahawa majoriti pelajar program pengurusan risiko dan insurans di UUM Universiti Utara Malaysia perempuan sebanyak 23 orang, iaitu 46%, dan manakala majoriti dipegang oleh lelaki yang berpurata sebanyak 27 orang dan sebanyak 54%. Bagi status responden pula, rajah 4.3 menunjukkan status pelajar program pengurusan risiko dan insurans di UUM dan mendapati bahawa 94%, iaitu sebanyak 47 orang pelajar masih bujang, manakala 6% daripada pelajar, iaitu sebanyak 3 orang pelajar sudah berkahwin. Di rajah 4.4 pula, iaitu sumber kewangan responden, menunjukkan sumber kewangan yang diperoleh pelajar program pengurusan risiko dan insurans di UUM. Rajah ini mendapati bahawa pelajar yang memperoleh pinjaman PTPTN sebagai sumber kewangan mereka di UUM ialah paling tinggi, iaitu sebanyak 54%, diikuti dengan kedua tertinggi penggunaan sumber kewangan oleh pelajar, iaitu beasiswa sebanyak 38%. Pelajar yang menggunakan sumber kewangan persendirian ialah sebanyak 6%, manakala pelajar yang memperoleh sumber kewangan daripada keluarga pula ialah sebanyak 2% sahaja. Bangsa responden pula mengikut peratus, saya menggunakan skala jadual yang mempunyai bangsa Melayu, Cina, India dan lain-lain lagi, menunjukkan bahawa majoriti pelajar pengurusan risiko dan insurans ialah dikuasai oleh pelajar berbangsa Melayu, iaitu sebanyak 76%, diikuti dengan kedua tertinggi iaitu China sebanyak 12%, dan India sebanyak 8%, manakala bangsa lain-lain pula mengikuti dengan sebanyak 4% sahaja. More responden, saya juga menggunakan jadual iaitu jadual 4.2. Jadual 4.2 ini menunjukkan demografi responden berdasarkan umur
peratusan yang tertinggi iaitu bagi pelajar yang berumur sekitar 21 hingga 30 tahun, majoriti memegang 80%, dan diikuti dengan pelajar yang kedua tertinggi iaitu sekitar umur 20 tahun ke bawah, mengikuti dengan 18%, dan 30 tahun ke atas sebanyak 2% sahaja. Baik, saya akan menjelaskan lagi dengan menunjukkan anda rajah 4.5 di mana jumlah perbelanjaan dalam talian untuk makanan selama sebulan oleh pelajar pengurusan risiko dan insurans di Universiti Utara Malaysia. Rajah 4.5 ini menunjukkan jumlah perbelanjaan yang digunakan oleh pelajar pengurusan risiko dan insurans di UUM untuk makanan. Majoriti pelajar menggunakan sebanyak RM101 sehingga RM200, dan mengumpulkan sebanyak 25 responden yang bersetuju bahawa ini adalah jumlah yang mereka keluarkan untuk perbelanjaan bagi makanan selama sebulan. Bagi rajah 4.6 pula, jumlah perbelanjaan dalam talian untuk pakaian selama sebulan mengikut peratus yang dibelanjakan oleh para pelajar pengurusan risiko dan insurans, didapati mereka bersetuju dengan perbelanjaan sebanyak RM101 sehingga RM200 sebanyak 25 orang responden menandakan di kawasan tersebut. Untuk rajah 4.7 pula, jumlah perbelanjaan dalam talian untuk hiburan selama sebulan, majoriti pelajar pengurusan risiko dan insurans iaitu sebanyak 29 pelajar bersetuju untuk perbelanjaan mereka untuk hiburan selama sebulan ialah sebanyak RM101 kepada RM200, manakala bawah 100 pula mengumpul sebanyak 14 responden, RM200 ke RM300 sebanyak 5 responden, dan RM300 kepada RM400 ialah 1 responden, manakala RM401 ke RM500 sebanyak 1 responden. Rajah 4.8 menunjukkan jumlah perbelanjaan dalam talian untuk penjagaan selama sebulan mengikut peratus. Rajah 4.8 ini menunjukkan bahawa majoriti sebanyak 28 pelajar bersetuju dengan perbelanjaan dalam talian untuk penjagaan adalah sebanyak RM101 hingga RM200, dan minoriti pula menunjukkan bahawa tiada yang bersetuju dengan perbelanjaan dalam talian untuk penjagaan ialah dalam RM301 hingga RM400. Dalam rajah 4.9 pula, ini menunjukkan jumlah perbelanjaan yang dilakukan oleh pelajar pengurusan risiko dan insurans dalam talian untuk tujuan pendidikan. Didapati pelajar bersetuju dengan perbelanjaan untuk pendidikan dalam sebulan ialah sebanyak RM101 sehingga RM200, mengumpulkan 26 responden yang bersetuju dengan petikan ini. Saya akan beralih kepada bahagian B. Dalam bahagian B terdapat 5 rajah yang mewakilkan 5 soalan. Bagi rajah pertama iaitu rajah 4.10, pelajar berasa fleksibel kerana dapat membeli belah bila-bila masa mengikut peratus. Dalam bahagian B ini, mereka diberikan sebanyak 5 pilihan jawapan iaitu sangat setuju, setuju, tidak pasti, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Dalam rajah ini, kajian mendapati bahawa pelajar tahun pertama pengurusan risiko dan insurans majoriti bersetuju dengan mereka berasa fleksibel
kerana dapat membeli belah bila-bila masa. Kemudian 20 daripada responden sangat setuju dengan soalan ini, manakala terdapat lebih kurang beberapa pelajar yang tidak pasti, tidak setuju dan sangat tidak setuju untuk soalan yang dikemukakan melalui borang soal selidik. Kita beralih pula kepada rajah 4.11, di mana pelajar jarang kecewa dengan perkhidmatan yang ditawarkan ketika membeli belah dalam talian mengikut peratus. Berdasarkan rajah 4.11, kebanyakan pelajar bersetuju dengan soalan yang diusulkan, iaitu pelajar tahun pertama pengurusan risiko dan insurans jarang kecewa dengan perkhidmatan yang ditawarkan ketika membeli belah dalam talian dengan pungutan tertinggi, iaitu sebanyak 23 responden bersetuju dengan perkara tersebut. 17 daripada responden menyokong jawapan sangat setuju dengan soalan yang diberikan kerana pelajar berkemungkinan sangat menyukai dengan aplikasi dalam talian, dan diikuti dengan lebihan pungutan yang tidak pasti dengan soalan diberikan, iaitu mengumpulkan sebanyak 7 responden dan 3 lagi lebihan pelajar yang tidak setuju dengan soalan tersebut. Merujuk kepada rajah 4.12 pula, urus niaga menggunakan aplikasi dalam talian memudahkan aktiviti membeli belah bagi pelajar. Dalam rajah ini, seperti yang sebelumnya, 24 daripada responden setuju dengan soalan yang diberikan, iaitu urus niaga menggunakan aplikasi dalam talian memudahkan aktiviti membeli belah harian pelajar, dan diikuti dengan sangat setuju, iaitu sebanyak 22 daripada responden sangat setuju dengan soalan ini. Dan sama dengan berikut adalah sama dengan rajah 4.13 dan 4.14, di mana majoriti pelajar setuju dan diikuti dengan sangat setuju. Bagi rajah 4.13, pelajar dapat mengesan proses penghantaran barang dengan lebih mudah, dan 4.14 di mana pelajar berasa aplikasi dalam talian adalah mesra pengguna. Bagi rajah dalam bahagian B, soalan keselamatan, kebolehgunaan dan kebolehpercayaan, rajah yang bermula dengan rajah 4.15 sehingga 4.29 berikut menunjukkan majoriti pelajar setuju dengan soalan yang diberikan, dan diikuti dengan pelajar yang sangat setuju dengan soalan yang diberikan. Ini kerana berikut aplikasi dalam talian merupakan kaedah yang mudah bagi mereka untuk diakses. Sekarang saya akan beralih kepada bahagian C, iaitu bahagian kesan, di mana rajah 4.30 sehingga 4.36 menunjukkan kesan dalam penggunaan aplikasi dalam talian, di mana rajah 4.30 iaitu tahap kemahiran dalam penggunaan aplikasi dalam talian semakin meningkat, di mana keseluruhan rajah menunjukkan pelajar setuju dengan tahap kemahiran, kesan terhadap tahap kemahiran mereka dalam menggunakan aplikasi dalam talian semakin meningkat. Hal ini kerana pelajar terbiasa dengan penggunaan aplikasi dalam talian, dan kini aplikasi dalam talian semakin giat digunakan untuk tujuan pembelian dan pembayaran. Kita beralih pula kepada penemuan kajian. Saya mendapati bahawa 3 faktor utama yang mendorong pelajar program risiko dan insurans di Universiti Utara Malaysia UM menggunakan aplikasi dalam talian, termasuk kemudahan penggunaan aplikasi dalam talian. Penggunaan aplikasi dalam talian menggalak
menggalakkan pembayaran secara terus tanpa perlu pergi ke kawasan pembelian, dan penggunaan aplikasi dalam talian dapat mencorakkan perbelanjaan pelajar pengurusan risiko dan insurans. Hal ini dikatakan demikian kerana jumlah peratusan bersetuju dan sangat bersetuju untuk 3 faktor ini menduduki peratusan tertinggi, iaitu sebanyak 93%, 76% dan 81.43% menurut kepada kajian lepas. Terdapat 3 faktor utama yang menggalakkan penggunaan aplikasi dalam talian ini dalam kalangan rakyat Malaysia, iaitu aplikasi dalam talian mudah digunakan, pelbagai rangsangan dan program yang dijalankan oleh kerajaan untuk menggalakkan penggunaannya, dan aplikasi dalam talian dapat menggalakkan pembayaran secara atas talian sahaja. Jadi untuk kesimpulan bahagian bab 4 ini telah menerangkan dan menganalisiskan dapatan kajian yang dikumpulkan oleh saya melalui borang soal selidik dan dipersembahkan dengan menggunakan kaedah deskriptif, iaitu dalam bentuk jadual, rajah dan soal selidik serta statistik. Saya juga mendapat banyak idea baharu daripada kajian ini. Terusnya bab 5 akan membuat rumusan untuk kajian ini, dan saya akan mencadangkan cadangan yang sesuai untuk menghadapi dan mengurangkan masalah yang timbul. Baik, menerusi bab 5, kita tahu bahawa pelajar lelaki lebih dominan dalam kajian ini berbanding pelajar perempuan. Pelajar lelaki memegang majoriti responden dalam kajian ini, dan kajian ini juga mendapati bahawa sebanyak pelajar menggunakan perbelanjaan yang majoriti dipegang kepada RM101 kepada RM200. Penggunaan aplikasi ini semakin giat digunakan sepanjang 3 tahun yang lepas, dan aplikasi dalam talian ini difaktorkan melalui 3 faktor utama yang menggalakkan penggunaan aplikasi dalam talian ini, iaitu aplikasi wang dalam talian ini mudah digunakan. Pelbagai rangsangan dan program yang dijalankan oleh kerajaan untuk menggalakkan penggunaannya, dan aplikasi dalam talian ini juga menggalakkan pembayaran secara atas talian sahaja. Terusnya saya beralih kepada implikasi dasar, di mana terdapat 3 dasar yang boleh dilakukan untuk meluaskan penggunaan aplikasi dalam talian ini. Pertama ialah kerajaan perlu menjalankan dasar ekonomi digital secara berterusan di dalam Malaysia. Selain itu, pihak kerajaan juga perlu melaksanakan dasar untuk memperluaskan akses internet di seluruh kawasan Malaysia. Manakala yang terakhir ialah melaksanakan dan dasar perlindungan untuk menjamin keselamatan pengguna dalam rakyat Malaysia dalam aplikasi dalam talian ini, kerana terdapat beberapa dasar yang menyebabkan beberapa faktor yang menyebabkan pencurian dan penipuan yang berlaku di dalam aplikasi dalam talian. Bagi ramalan pula, saya meramalkan sekiranya dasar-dasar yang diangkat sebelum ini berjaya dilakukan, maka ia dapat menggalakkan pelajar untuk menggunakan aplikasi dalam talian ini secara lebih giat, dan banyak kebaikan yang akan timbul sekiranya dasar-dasar tersebut dapat dijalankan dan digiatkan, iaitu pelajar akan semakin berminat untuk menggunakan aplikasi dalam talian. Juga dengan kewujudan data akses yang lebih meluas, maka pelajar akan menggunakan aplikasi dalam talian secara tanpa had. Sekarang kita akan memasuki pula ke arah cadangan.
Cadangan yang pertama ialah kerajaan boleh memperuntukkan bajet untuk menggiatkan penggunaan aplikasi dalam talian ini. Seterusnya, kerajaan juga boleh menggunakan banyak wang untuk menjadikan internet di Malaysia lebih baik. Dan terakhir ialah kerajaan perlu membuat undang-undang yang menghalang jenayah dalam penggunaan aplikasi dalam talian ini daripada berlaku. Untuk kekangan kajian pula, saya merasakan bahawa responden kurang memberikan kerjasama untuk menjawab borang soal sidik yang diberikan, sama ada di dalam bentuk Google Form dan juga secara fizikal. Seterusnya ialah kekangan masa untuk berjumpa dengan responden secara fizikal. Hal ini jadual saya sangatlah padat dan tidak mempunyai masa yang cukup untuk berjumpa dengan responden untuk menanyakan soalan-soalan yang sangat penting untuk kajian ini. Bagi saranan pula, saya menginginkan untuk mengadakan temubual bersemuka dengan lebih banyak bersama responden. Kesimpulannya, saya telah berjaya menjalankan kajian ini melalui borang soal sidik dan mendapatkan data dan maklumat berkaitan dengan objektif kajian. Saya telah menganalisiskan dapatan kajian ini dan mendapati terdapat satu faktor utama yang mendorong pelajar program risiko dan insurans di Universiti Utara Malaysia dalam menggunakan aplikasi dalam talian ini, iaitu penggunaannya dapat mengubah corak perbelanjaan pelajar dalam menggunakan perbelanjaan mereka di dalam aplikasi dalam talian. Dan saja pembentangan dari saya, Muhammad Ikhwan Zikri bin Mazlan, nombor matrik 28193. Terima kasih.